Ya saya, Kamsa Hamidah, cakap Korea teacher ni feeling macam kat Korea kan. Baru lepas habis tengok cerita Hi Bye Mama. Terus terbang macam ke Korea kan. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang tajuk bab 4, komposisi kimia dalam sel tentang lipid dan juga asid nukleik bersama teacher Mardiana Syarita binti Muhammad Razmi daripada Sekolah Menengah Sains Macang Kelantan. Okay, so kita tengok bila kita nak belajar, kita nak study ke nak buat revision lepas cikgu ajar, sebelum cikgu ajar, selepas cikgu ajar, kita kena tengok kepada standard pembelajaran. Kita tengok boleh tak kita jawab semua soalan ni, boleh tak kita senaraikan. Barulah kita mencapai standard pembelajaran untuk topik tersebut. Jadi pertama, kamu mesti boleh menyenaraikan unsur dalam lipid. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis lipid yang utama. Ketiga, memerihalkan pembentukan dan penguraian triglycerida. Keempat, menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian triglycerida. Okey, seterusnya, mewajarkan kepentingan lipid dalam sel dan organisma multisel. Okay, so kita akan belajar pasal lipid pada hari ini. Minggu lepas, masa kita buat kelas Google Meet, yang kita dah belajar adalah tentang air, karbohidrat dan juga protein. So hari ini tentang lipid. Okay, lipid. Apa itu lipid? Lipid ialah sebatian hidrofobik yang hadir secara semula jadi di dalam tisu tumbuhan dan tisu haiwan. Apa maksud hidrofobik? Kan? Pernah dengar tak perkataan hidrofobik? Ya, kita pernah dengar. Kita kan dah belajar bab 3 iaitu tentang struktur membran plasma yang terdiri daripada dua komponen yang utama iaitu lipid, fosfolipid dan juga protein. So fosfolipid dia ada echo dan kepala molekul fosfolipid kan, yang mana echo dia adalah sifatnya hidrofobik, manakala kepala sifatnya hidrofilik. Kan dah pernah dengar kan hidrofobik, ingat lagi tak apa maksud dia? Okey, kalau hydro ni dia merujuk kepada air. Fobik, tak suka, benci, repellent, menolak, tidak tertarik, tak suka air. Hydrocarbon. Itulah sebatian hydrocarbon, tak suka pada air. Okey, kalau hidrofilik yang kepala fosfolipid tu kan, itu hidrofilik, tak suka kepada air. Okey, apa unsur dalam lipid? Kita ada karbon, hidrogen dan oksigen. Dia kurang sama macam karbon, karbohidrat kan, tetapi nisbah atom hidrogen kepada atom oksigen adalah jauh lebih tinggi. Dan ada sesetengah lipid dia mengandungi fosforus dan juga nitrogen. Okey, kemudian kita dah belajar kalau monomer untuk karbohidrat glukosa, galaktosa dan fruktosa kan. Kalau untuk protein kita ada asid amino. So monomer bagi lipid iaitu glycerol dan asid lemak. Apa ni monomer? Okey, monomer ialah bahan yang paling ringkas, tak boleh urai lagi dah. Itulah yang paling ringkas, paling kecil. Ada berapa jenis lipid yang utama yang kita akan belajar? Okey, pertama lemak, kedua lilin, ketiga fosfolipid, keempat steroid. Steroid, pernah dengar tak steroid? Biasa tak dengar atlet-atlet kan? Yang menggunakan hormon steroid untuk bina badan dia, bodybuilding kan? Kan? Kalau yang lilin tu, kita belajar ketika bab 2 pada keratan rentas daun. Daun tu kan bahagian atas tu kita ada cuticle. Cuticle ni ialah lapisan yang bergiling. Itu juga adalah jenis lipid. Jadi lemak kita belajar tentang lemak dululah. Okey, so lemak dan minyak ni adalah triglycerida. Apa itu triglycerida? Merupakan sejenis ester yang terbentuk dari kondensasi satu molekul glycerol dengan 3 molekul asid lemak. Apa tu kondensasi? Jangan buat-buat lupa pula hilang ingatan. Baru je belajar minggu lepas kondensasi kan, iaitu satu gabungan daripada proses daripada bahan yang ringkas membentuk bahan yang lebih kompleks. Jadi bagaimana kondensasi yang membentuk triglycerida? So kita nak belajar pembentukan dan penguraian triglycerida. Pembentukan iaitu proses kondensasi. Penguraian iaitu proses hidrolisis.
Okey, cuba tengok gambar ni Walaupun kita tak belajar lagi tapi dengan melihat gambar, kamu boleh jawab. Gambar ni ataupun kita panggil sebagai stimulus ataupun rangsangan sangat penting dalam soalan. Tak ada gambar kalau biologi tak boleh jawab. Kalau gambar tu letak kat situ tapi tak digunakan untuk menjawab soalan, maksudnya tak berfungsi kan. Soalan itu tak lulus lah. Sebab bio kalau letak gambar, mesti gambar tu berfungsi yang boleh digunakan oleh pelajar ketika nak menjawab soalan. Jadi kalau rasa blur masa exam kan, kalau tiba-tiba rasa macam, ya Allah apa nak jawab ni kan, tenunglah gambar tu lama sambil doakan Allah bagi hidayah. InsyaAllah boleh jawab Jadi cuba kita tengok gambar ni. Pertama kita ada glycerol. Berapa molekul dia? Satu molekul glycerol. And then ada 3 molekul asid lemak. Lepas tu ada perkataan tambah kat sini. Jadi macam ni. So dia bergabung. Membentuk satu molekul yang lebih kompleks iaitu triglycerida. Dan kalau kamu nampak kat sini dia menyingkirkan 3 molekul air. Membebaskan 3 molekul air. So ini adalah proses kondensasi. Okey, kalau daripada triglycerida, bahan yang kompleks ni, dia diuraikan kepada bahan yang lebih ringkas dan menambahkan molekul air. So itu adalah proses hidrolisis. Apa tu hidro? Hidro tu air. Lisis tu dengan menggunakan, hidro tu air. Lisis tu penguraian, pemecahan. Iaitu penguraian dengan menggunakan air. Tapi tak digalakkan sangat guna perkataan pemecahan sebab pemecahan ni dia macam ibarat kaca yang pecah. Okay. Lepas tu bila kita nak jawab soalan kan, kamu kena hayati istilah yang digunakan. Sebab kalau bahasa Inggeris, dia menggunakan combine one molecule of glycerol combine with 3 molecule of fatty acid and form triglyceride. Perkataan bahasa Inggeris combine tu bila kita bahasa Melayukan, banyak pilihan yang ada kan. Tapi kita kena ikut istilah dalam buku teks iaitu kita menggunakan perkataan bergabung. Okey, cuba kalau soalan tanya, terangkan proses di atas. Contoh merujuk kepada kondensasi ya. Katalah kita tukarlah perkataan kat sini kepada X. Okey, terangkan proses X. Okey, so ini adalah proses kondensasi. Pandai, memang kamu pandai, kamu rajin. Kalau tak rajin tak akan tengok video teacher, betul tak? Gitu. Okey, satu molekul glycerol bergabung dengan 3 molekul asid lemak. Okey, akan terbentuk ikatan antara glycerol dan asid lemak. Apa nama ikatan tu? Ikatan kovalent iaitu ikatan ester. Dan ia akan menghasilkan satu molekul triglycerida dan membebaskan 3 molekul air. Mesti ada yang tanya kan, macam confused kan? Teacher, perlu tak tulis 3 molekul, 1 molekul? Perlu tak? Okey, seboleh-bolehnya bila kita menjawab soalan, kita mesti pastikan jawapan kita das. Apa itu das? Detail, accurate and specific. Sebab itulah biologi. Kenapa biologi ni? Ada teacher dapat masa teacher buat IG live hari tu kan, ada pelajar daripada sekolah lain lah. Dia tanya, teacher betul ke tahun lepas tak ramai dapat A+ bio? Jadi kita kena tengok pada statistik lah. Jadi macam mana nak dapatkan A+ bio? Jawapan kita mesti das. Jawapan kita mesti banyak point. Perkara biasa kalau soalan 3 markah, pelajar yang A+ ni jawab dengan banyak. Tapi kamu kena pastikan jawapan yang pada line tu adalah jawapan yang utama. Kalau kamu nak mengarut-mengarut itu kat bawah. Bukan mengarut jugalah. Maksudnya isi yang utama tu letakkan di atas. Jadi kat sini, seboleh-bolehnya jawab dengan banyak point lah. Supaya kita tak kehilangan markah. Semakin banyak kita jawab, semakin bukan maksudnya jawab banyak, maksudnya semakin banyak point kita bagi tu, semakin tinggi markah kita bagi setiap soalan, semakin tinggi markah keseluruhan kita dan semakin tinggi grade kita akan dapat. Sebab SPM kan hanya sekali je. Ada yang nak ulang ke? Tak ada, tak boleh ulang. BM, bolehlah ulang kot BM Julai. Okey. Jadi glycerol ni ialah sejenis alkohol yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil OH. Ini adalah struktur untuk glycerol. Janganlah pening-pening. Tak apa, just tahu je.
Nanti dalam kimia akan belajar kan. Asid lemak pula adalah rantai hidrokarbon yang berbeza bilangan atom karbonnya. Hidro ni wujud hidrogen lah, karbon ni atom karbon lah. Okey, asid lemak boleh wujud dalam keadaan tepu atau tidak tepu. Kalau lemak itu mengandungi asid lemak tepu, kita panggil lemak tepu. Manakala lemak yang mengandungi asid lemak tak tepu, kita panggil sebagai lemak tak tepu. Okey, dan kita boleh uji kehadiran lemak dengan menggunakan ujian emulsi etanol. Kita akan buat eksperimen tu nanti, yang mana kita campurkan sampel yang kita nak uji tu ada tak lemak. Okey, masukkan dengan alkohol etanol kan, kita pun goncang, kita akan nampak ada tak emulsi putih macam buih-buih tu kan. Kalau terbentuknya emulsi putih ni, itu menunjukkan putusan yang positif. Maksudnya dalam sampel makanan tersebut mengandungi lipid. Okey, so ini adalah pembentukan untuk triglycerida lah. Okey, kalau lemak dia mempunyai asid lemak dengan ikatan ganda 2 yang lebih rendah. Kalau minyak, lemak asid lemak dengan kalau minyak mempunyai asid lemak dengan lebih ikatan ganda 2. Ingat lagi tak? Kita belajar kan dalam kimia kan? Mana ikatan ganda 2? Ni ikatan ganda 2 ni. Maksudnya kita boleh pecah lagi ni. Boleh lagi ada atom hidrogen terikat dengan atom karbon ni. Kalau ikatan tunggal yang ni satu kan. Maksudnya dia dah penuh lah. Dah penuh. Biasanya satu atom karbon dia boleh terisi dengan 4 atom hidrogen kan. So kalau dia hanya single bond, maksudnya dah tepu dah atom karbon tu terikat dengan atom hidrogen. Kalau dia dah ikatan ganda 2, dia boleh buka lagi ikatan tu untuk bergabung dengan atom hidrogen. Kita percaya kamu akan belajar nanti dalam kimia. Okey, habis untuk lemak, kita pergi kepada lilit. Bersifat kalis air dijumpai pada sebum ketika yang menutupi epidermis daun, buah dan biji benih. Pernah tak kamu perhatikan kalau macam hujan turun ke embun ke, tengok pada daun. Bagaimana keadaan air tu? Macam air tak dapat menyerap masuk kan? Kalis air. Ya, sebab pada kutikel ni adalah lapisan yang berlilin. Kalaulah biologi ni seronok tau sebab kita belajar tentang diri kita dan juga keadaan sekeliling kan. Cuba kamu tengok kat luar pagi-pagi kan. Kenapa ni teacher dah ajar ni. Kenapa air tak menyerap masuk ni? Sebab pada daun tu kita ada kutikel. Okey, kemudian inilah kutikelnya ni. Ni kutikel, lepas tu baru lapisan epidermis atas kan. Okey, kalau pada buah pula, pada buah. Kenapa ada kutikel pada buah? Untuk menghalang kehilangan air daripada buah, mengekalkan kesegaran buah, melambatkan proses penguraian buah. Okey, kemudian fosfolipid. Fosfolipid ni merupakan komponen utama membran plasma. Jadi inilah contoh contoh lipid yang ada kumpulan fosfat. Ni kumpulan fosfat. Okey. Komponen utama membran plasma. So ini adalah struktur fosfolipid.